Baik, para muslimah yang dikasihi sekalian, kalau orang itu sudah tuli, orang itu sudah buta, ya memang kena minta. Maksud tuli dan buta ni bukan tuli dan buta yang secara zahir, ya, tapi telinga tak boleh mendengar yang baik, mata tak boleh melihat yang baik, tak dapat hidayah melalui pandangan, melalui pendengaran. Ini memang sangat susah, kecuali mohon dengan Allah Azza wa Jalla. Ada satu doa. Ini yang Ustazah cakap tadi, ya tuan-puan, doa berkait dengan naik seri tadi. Keluarkanlah pen, kertas tu nak tulis. Okey, sebelum tu muslimah, ya, sebelum tu, ya, dalam ayat-ayat yang kita baca tadi kan, ada ayat tentang Rasulullah SAW, ya. Allah kata pada Nabi, ya, pada ayat yang ke 40, ya. Jadi ada pengajaran yang disebut dalam kitab tafsir. Allah membangkitkan tentang Nabi SAW, ada dua hal kemuncaknya. Yang pertama, Allah menginformasikan bahawa baginda adalah Nabi yang berada di atas jalan yang lurus, yang membawa manusia di atas jalan yang lurus untuk sampai kepada Allah. Sebab itu dalam hidup ni kena mutaba'ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tak boleh kita kata kita nak ikut Islam tapi bukan Nabi jadi panduan. Kita nak ikut Islam tapi bukan Nabi jadi uswah hasanah. Ya, sebab Nabi lah yang benar-benar telah menunjukkan ini jalan yang lurus, ikutlah jalan ini. Ya, itu satu. Yang kedua, mutaba'ah, mengikut. Allahumma rizqna mutaba'atan Nabi. Kan ada doa kan? Allahumma rizqna mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud dia apa? Ya Allah, rezekikanlah kepada kami dapat ikut Nabi. Ini rezeki yang sangat besar. Allahu Akbar. Besarnya rezeki. Kadang-kadang tuan-puan, kita dapat ikut syekh-syekh kita, tok-tok guru kita pun kita kata, Alhamdulillah lah Ustaz, dapat akak ikut Ustaz. Yang itu pun dah cakap macam tu dah. Betul tak? Ya, pergi umrah ke, pergi apa kan, dapat ikut jemaah ustaz-ustaz kita kan. Kita kata, Alhamdulillah Ustaz, asalnya tak jadi dah, tapi akhirnya jadi juga. Alhamdulillah dapat ikut. Itu pun dah rasa sedap kan? Ya, bayangkan mengikut kafilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikut Nabi SAW, mutaba'ah, ya, apa yang Nabi telah tunjukkan. Ya Allah, ini umat Nabi SAW yang insya-Allah, ya, Nabi ngaku nanti ini adalah umatnya. Jadi mutaba'ah. Yang kedua adalah meninggikan keluhuran dan kemuliaan baginda dengan Al-Quran. Sebab Al-Quran merupakan kemuliaan bagi baginda. Jadi orang-orang kafir Quraisy, orang Yahudi ni sibuk tengok Nabi ni dengan harta benda yang ada pada Nabi. Sibuk tengok Nabi Rasul ni dengan kemewahan, nak nilai pada rumah, nak nilai pada kenderaan, nak nilai pada harta benda. Silap. Allah memberikan kemuliaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Quran. Al-Quran tak ternilai dengan harta benda. Al-Quran tak ternilai dengan apa pun yang nampak dengan mata kasar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin." Innallaha, sesungguhnya Allah, la yarfa'. La tu la maksudnya demi sesungguhnya. Tu la taukid. Innallaha dah taukid dah. Inna tu dah harfu taukid dah. Innallaha la yarfa'u, maknanya sesungguhnya Allah pasti akan mengangkat aqwaman, sesatu kaum, bihadzal kitab, dengan kitab ini, iaitu kitab Al-Quran, wa yad'u bihi akharin, dan ketika mana kaum itu meninggalkan Al-Quran, Allah akan hina kaum tersebut. Wa yad'u bihi akharin, menjatuhkan juga yang lain juga dengan sebab mereka meninggalkan Al-Quran. Ini kaedah yang terpakai sama ada secara individu, secara masyarakat dan sebagainya.
Maknanya selama mana kita meninggikan Quran, Allah akan tinggikan kita. Kita jauh diri daripada Quran, kita jauh daripada Allah. Kita letak Quran nun di hujung-hujung mata, demikianlah kita juga dihinakan oleh Allah. Hubungan kita dengan Allah juga di hujung-hujung mata. Semuanya akan relate pada apa? Al-Quran. Nabi SAW jangan dilihat dari sudut diberikan kemewahan dan sebagainya. Allah boleh bagi dan Allah telah tawarkan, tapi Nabi kita tak mau. Tak nak. Ya, Allah beri kemuliaan pada Nabi kita Muhammad SAW. Antara lain yang paling besar mukjizatnya adalah Al-Quran. Jadi disebut di sini, Quran telah diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qurtubi mengatakan, Al-Quran merupakan kemuliaan bagi setiap orang yang mengamalkannya, baik daripada golongan Quraisy ataupun dari mana-mana golongan. Siapa yang beramal dengan Quran, Allah pasti akan angkat dia. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Fatimah, anak anda baginda, Ya Fatimah, ishtari nafsaki min Allah, fa inni la ughni anki min Allah syai'a. Wahai Fatimah, belilah dirimu daripada Allah, kerana aku tidak bisa menyelamatkan dirimu daripada siksa Allah walau sedikit pun. Kan ada ayat-ayat dalam Quran, ada ayat jual beli kan dalam Quran. Bukan jual beli macam kita nak keluar kerang beli nasi lemak. Ayat jual beli ni maksud dia orang yang taat kepada Allah, yang berkorban untuk menyempurnakan ketaatan kepada Allah. Ini ibarat orang yang menebus diri dia, berjual beli dengan Allah Azza wa Jalla. Boleh tengok surah As-Saff, ada ayat-ayat tu. Surah At-Taubah, ada ayat dia. Wahai Fatimah, belilah dirimu daripada Allah, kerana aku tidak bisa menyelamatkan dirimu dari siksa Allah sedikit pun. Hal yang sama juga baginda katakan kepada isteri dan keluarga baginda. Kemudian baginda berkata, wahai Bani Hashim, tidaklah orang yang paling berhak menjadi umatku. Yang paling berhak menjadi umatku adalah orang-orang yang bertakwa. Tengok, Nabi mengingatkan manusia agar selalu berada di atas jalan yang lurus, jalan yang benar, berpandukan kepada Al-Quran. Baik, tadi kita nak bagi ayat ataupun doa. Doa ni adalah doa menyempurnakan cahaya. Ustazah kata macam ni kat diri Ustazah beberapa ketika lah dulu. Dia kata macam ni lah, kalau saya tidak hafal dan saya tidak amal, maka sayalah yang rugi. Ini doa yang Ustaz nak cakap ni, Ustaz dah cakap kat diri sendiri dah sebelum ni. Kalau saya tak hafal, saya tak amal, sayalah yang rugi. Boleh tak muslimat cakap ayat yang sama? Cik cakap, Ustaz nak dengar. Kalau saya tak hafal, kalau saya tak amal, sayalah yang paling rugi. Jadi jangan kita hanya dengar tapi kita tak hafalkan. Dan bila kita hafal tak pula amalkan, lama-lama hilang juga hafalan tu. Sebab muslimat sekalian, doa ni hebat doanya. Doa yang sempurna, mohon cahaya daripada Allah. Termasuklah ustazah je lah yang menamakan doa naik seri. Sebab macam-macam yang dapat daripada doa tu. Kalau ayat Quran pun ada, susah bagi beberapa ayat Quran, ayat-ayat sekian-sekian, doa, ada doa satu kita akan sharekan. Kalau ayat Quran, cuba tuan-puan tengok surah At-Tahrim ayat 8. Bila kata cuba tengok tu memang suruh tengok sebenarnya. Surah At-Tahrim ayat yang ke-8. Jumpa ke belum surah At-Tahrim? Baru nak buka ustazah. Surah At-Tahrim ayat yang ke-8. Siapa dah jumpa, beritahu surat berapa, muka surat berapa. Okey. Surah At-Tahrim ayat yang ke-8.
Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah dosa kami. Sesungguhnya Engkau atas segala sesuatu itu berkuasa. Ada dua kat ayat ni kita kena faham. Ayat 8. Ya, ada dua benda kita kena faham. Pertama, minta cahaya daripada Allah. Sempurnakan cahaya. Rabbana atmim lana nurana. Wahai Allah, sempurnakanlah cahaya untuk kami. Yang kedua, tuan-puan, nak berseri ni macam mana cara dia? Kena bebas daripada dosa. Yang jadi keruh ni sebab dosa. Ya, yang jadi macam-macam ni sebab dosa. Itu sebab kalau kita tengok dalam surah At-Tahrim, sebelum disebut Rabbana atmim lana nurana, tengok sebelum tu apa dia ayat yang pertama? Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffir ankum sayyiatikum, sehingga habis ayat. Maksud dia apa? Ya, kalau kita nak hidup kita tu semangatnya lain, serinya lain, semua sekali, sama ada diri kita, keluarga kita, kehidupan kita. Ini syarat paling penting. Apa dia? Sucikan diri daripada dosa dengan jalan taubat. Tak ada berseri kalau kita berdosa. Dunia dan akhirat tak ada seri apa kalau jadi manusia yang berdosa. Puaslah macam-macam caralah nak mendatangkan seri wajah, seri hidup, seri ini. Tak berseri kalau berdosa. Jadi nak mengangkat seri kehidupan kita ni apa dia tuan-puan? Taubatan nasuha. Yang kedua apa dia? Berdoa mohon cahaya. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Okay, cuba baca, pandang ustazah, baca doa tadi. Okey, baca balik surah Az-Zukhruf 36. Belum balik dah lupa. Wa man ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Okey. Ya, insya-Allah ya, nanti balik kita perkukuhkan lagi hafalan tu. Surah At-Tahrim ayat 8.